Subhanallah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini insya-Allah kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. La haula wa la quwata illa billah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami kefahaman dalam menuntut ilmu pada malam ini ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami, terimalah segala amal ibadah kami. Rahmatilah kami dengan rahmat-Mu, jauhkanlah kami daripada kemurkaan-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami kekuatan untuk beramal dan berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Al-Muhtaram yang saya hormati lagi saya muliakan, pihak pentadbiran Masjid At-Taqwa Bukit Kapar, seterusnya seluruh saf pihak pengurusan masjid, para ahli jabatan kuasa, para pegawai, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, para tok sia, para tok guru, alim ulama, para asatiza, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat, hadirin hadirat jemaah at-taqwa yang bertakwa yang dirahmati Allah Azza wa Jal sekalian. Jadi alhamdulillah, pertama yang nak buat selamanya, marilah kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jal dengan izin dan rahmatnya. Telah pun kita berada pada malam yang ke-22 Rabiul Awal 1445 Hijrah. Masih lagi dalam bulan kelahiran junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak, insya-Allah, amin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, di sebelum kita menyambung perbincangan 100 sunnah, sebelum kita nak memulakan dengan mukaddimah sedikit tuan-tuan, ada satu pengumuman. Siapa yang kehilangan kunci yang ditulis dengan perkataan Solka, Solka registered, tak tahulah kunci apa ni, tengok special sangat. Agaknya memang kunci mahal lah ni kan. Tak tahu kereta ke, motor ke, mangga ke. Jadi boleh dapatkan di hadapan nantilah. Boleh ambil di meja penceramah. Kunci yang ditulis Solka, Solka, dan ada satu keychain. Keychain ni macam Pepsi pun ada, macam Korea pun ada. Lebih kurang sama. Jadi tuan-tuan boleh tengoklah siapa yang kehilangan tu boleh ambil, insya-Allah. Baik. Jadi sebagai mukaddimah, seperti mana yang saya dah kongsikan pada pertemuan yang lepas tentang bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Jadi apakah tanda kita nak menunjukkan, menzahirkan, ataupun kita nak cek diri kita ni adakah dalam kategori betul-betul kita mencintai, merindui, menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak cek muhasabah diri kita sekurang-kurang dengan 3S. Kan kita dah bincang dulu kan. Jadi apa 3S tu? Yang pertama iaitulah selawat. Kita perbanyakkan selawat. Iaitu yang pertama. Dia tidak ada kiraan yang khusus. Macam zikir ni ada kiraan yang khusus. Seperti mana Tuan Imam kita amalkan tadi. Bahkan kita pun dah biasa amal lah kan, kiraan-kiraan tertentu. Kerana apa? Itu yang disebut dalam hadis yang kita pun tahu seperti mana yang Nabi amalkan. Tapi bukanlah maksud dia zikir yang tu je boleh kan. Itu adalah cara yang Nabi khususkan. So kita utamakan cara Nabi khusus. Kemudian kalau nak tambah, tambahlah sendiri. Itu yang kita boleh amalkan. Sekurang-kurang kita cuba ambil lah apa yang Nabi amal. Kan? Tapi kalau tak mampu juga, so kita ringkaskan lah. Yang penting zikir, lidah kita ni dibasahi dengan zikir. Bukan sekadar air liur basi. Kan? Jadi itu S yang pertama lah, selawat. S yang kedua iaitu kita belajar tentang sirah. Kenali tentang fakta biodata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya kita nak ambil iktibar. Kan dalam kehidupan Nabi, perjuangan Nabi bukan dari sejak Nabi dilantik jadi Rasul je. Dari kecil kita cuba kenali Nabi dan kita menelusuri kan apa yang Nabi lalui, walaupun tak nampak Nabi, walaupun kita tak boleh rasai keperitan yang Nabi hadapi. Tapi dengan kita membaca, kita mendengar kisah tentang Nabi, maka di situ dapat untuk kita menjiwai sebagaimana yang Nabi lalui. Memang takkan sama, tapi kita dapatlah sedikit tempiasnya. Jadi itu dapat menyuburkan lagi kecintaan kita kepada Nabi kan. Sebab apa kita biasa dengar kan, tak kenal ni maka tak cinta kan. Jadi kita nak kenal Nabi itu baru datang cinta tu. Kan. Jadi siapa kata cinta tu kepada mungkin yang isteri ataupun anak-anak sahaja kan. Cinta itu kepada semua yang kita nak sayang. Kan kita nak menunjukkan satu perasaan kasih sayang. Lagi-lagi dekat Nabi. Sebab apa kan Nabi sebut dalam hadis Al-Bukhari nombor 15, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min walidi wa waladi wan nasi ajma'in. Atau kama qala, tidak sempurna iman kamu sehingga mana kamu tidak mencintai aku melebihi daripada ibu bapa, anak-anak dan seluruh manusia. Jadi dalam kategori kalau makhluk, maka Nabi lah paling tinggi. Kan maknanya dari sudut penyusunan tu sudah pasti yang pertama adalah Allah. Jadi dari sudut makhluk, Nabi pada tinggi. Jadi kalau kita contoh, kita kata kita sayang kepada isteri. Macam tuan-tuan lah yang mana ada isteri lah, saya tak ada isteri. Jadi saya tak payah fikir pasal tu. Kan? Jadi yang mana ada isteri tu, maknanya dikata sayang, cinta pada isteri kan. Jadi dalam masa yang sama, dia sayang juga dan cinta juga kepada Nabi. Dia nak menunjukkan kecintaan kepada Nabi. Bila bertembung dua ni, maka pastikan kita meletakkan Nabi lebih tinggi. Contohlah kan, kita kata sayang isteri, takut isteri tu panas sangat. Kan kita berkata, kan tak apalah, tak payah pakai tudung lah, sebab apa, panas sangat. Dalam rumah tak apalah. Tapi kalau keluar rumah, kita kata macam tu, sebab apa, kesian kat isteri kan. Tapi kita mungkin lupa lah, itu adalah perintah Allah yang Nabi sampaikan. Secara tak langsung Nabi utusan Allah, maka Nabi sampaikan perintah daripada Allah. Kan wahyu daripada Allah. Jadi kalau kita kata sayang dekat isteri tu, dan sayang pada Nabi, maka pasti sayang kat Nabi tu kena tinggikan lagi. So kalau isteri mungkin tak nak pun, kita akan pujuk dia. Kita akan memastikan dia betul-betul mengikuti apa yang Nabi sampaikan. Sebab apa? Kecintaan kita kepada Nabi itu lebih daripada kecintaan kepada orang lain. Siapa pun tuan-tuan. Termasuk mak dan ayah sekalipun. Jadi ini contoh situasi lah. Jadi itu S yang kedua, sirah. Dan yang ketiga adalah sunnah. Itulah yang kita nak bincangkan pada malam ini, yang kita nak sambung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pastikan 3S tu, 3S tu kita amalkanlah. Kan janganlah kita kata, ustaz saya nak pilih satu je boleh tak? Satu daripada 3 kan. Sebab apa nak satu je?
Saya ni ustaz setia pada satu. Saya nak ambil satu je. Itu isu lain. Jangan duk campur aduk. Itu isu lain. Jadi setia pada satu tu benda lain. Yang ni kita sebut 3S tadi, tiga-tiga tu kena ambil. Sebab kalau orang hanya berselawat tapi dia tak belajar sirah, dia tak amalkan sunnah, maka bagaimana dia nak kata dia nak membuktikan dia cinta pada Nabi? Sekadar berselawat je. Kan tanya tentang Nabi, dia tak tahu. Tentang sunnah Nabi, dia tak dapat ceritakan. Kemudian kalau kita kata kita belajar sirah Nabi tapi tidak amalkan selawat, tidak juga amalkan, tak belajar sunnah, tak amalkan sunnah, pun tidak komplit, tak sempurna lagi. Sekadar kenal Nabi tapi bab sunnah tak tahu, selawat pun tak buat. Sama juga orang belajar sunnah. Kan kita duk belajar sunnah sikit demi sedikit. So kita nak tukar gaya kehidupan kita seperti mana Nabi amal. Tapi bila selawat mungkin tak berapa amal. Bila sebut sirah, tak kenal pun Nabi. Cuma amalkan gaya kehidupan Nabi yang Nabi amalkan tu kita buat. Tapi tanya tentang Nabi tu tak tahu. Kan soalan-soalan yang basic kan, Nabi dilahirkan di mana contoh. Kita pun fikir-fikir kan. Kita pun jawab, saya yakin Ustaz, Nabi lahir kat dunia. Memanglah kat dunia. Takkan kat angkasa lepas kot kan. Tapi nak kata kita nak cover line punya pasal, jawab macam tu. Sampaikan lahir di mana pun tak tahu. Contoh lah, bukan tuan-tuan, jangan terasa. Kalau terasa tu baguslah juga. Jadi biar kita kenal Nabi tu betul-betul. Bukan sekadar kita sebut je nama Nabi kan. Kita kata cinta, rindu, sayang, sebut nama Nabi, menangis, itu baguslah. Tapi buktikan. Kan? Buktikan dengan, bukan sekadar berkata-kata, aku sanggup redah lautan api demi semata-mata engkau. Sebut bolehlah. Cuba buat betul-betul. Kalau lautan yang ada pun tak boleh nak lepas. Kerana lautan api bagai kan. Jadi buktikan, bukan sekadar slogan, tapi buktikan dengan perbuatan. Jadi mudah-mudahan kita semua ni mampu semangat bersungguh-sungguh amalkan 3-3S tadi. Dan insya-Allah menjadi asbab kita dapat S yang keempat. Apa S yang keempat tuan-tuan? Yang pasti bukan Spiderman 4 lah. Spiderman 4 tak ada. Apa S yang keempat? Iaitulah syafaat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Insya-Allah mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan mereka yang mendapat syafaat, insya-Allah. Amin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, itu baru mukadimah. Mukadimah cerita pun dah 15 minit. Saya tak tahulah tuan-tuan, saya yang cerita panjang ke masa yang cepat. Tapi yang pasti kita ada cerita yang bermanfaat lah, bukan cerita kosong, insya-Allah. Ya, kita sambung pada sunnah yang ke-82. Malam ni tuan-tuan, saya kurang pastilah ni dah bincang ke belum. Jadi tuan-tuan kalau rasa dah bincang nanti maklumkan. Kalau tak saya teruskan lah. Maklumlah tuan-tuan, semakin tua ni semakin lupa. Jadi kalau dah bincang tuan-tuan bagi tahu, tuan-tuan mungkin boleh angkat tangan ke, boleh hi bye sikit kan. Jadi saya akan skip kan. Saya pun kurang pasti, rasa macam dah, rasa macam belum. Sunnah ke-82 tentang ayam, tentang tentang ayam dan juga tentang anjing. Ada ke bincang? Belum belum. Kalau tuan-tuan dah dengar tu tak apa, kita akan skip. Yang pasti ayam kan ayam KFC, McDonald lah. Ni ayam lain lah, kita bincang nanti. Baik, sunnah dia apa? Qala al-muallifah rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumiha fi darain insyaallahu amin. Pada sunnah yang ke-82 iaitu berdoa ketika ayam berkokok, keldai meringik dan anjing menyalak. Berdoa ketika ayam berkokok, keldai meringik dan anjing menyalak. Saya nak confirmkan tuan-tuan memang belum bincang rasa macam dah tapi macam belum. Kalau belum saya teruskanlah, kalau dah tuan-tuan boleh angkat tangan saya akan skip insya-Allah. Baik. Kita bincangkan kita ada orang yang ni yang kita bincangkan. Baik, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya kamu mendengar ayam berkokok, mintalah kurniaan kepada Allah kerana ayam itu melihat malaikat. Dan sekiranya kamu mendengar keldai meringik, mintalah perlindungan kepada Allah kerana dia melihat syaitan. Hadis yang sahih Al-Bukhari 3303. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, ini saya sebut tadi tu tentang dua haiwan. Satu anjing, satu ayam, satu lagi adalah keldai. Tapi tak habis lagi ni, dia ada satu lagi hadis. Cuma hadis ni kita ringkaskan poin penting dulu, iaitu ayam dia dapat melihat malaikat. Tandanya adalah bila dia berkokok. Ini satu. Dan yang kedua, keldai.
Keldai ni walaupun susah lah nak jumpa kan. Tapi kalau contohlah ada keldai, kita duk bela keldai kat dalam rumah ke kan, mana tahu. Jadi kalau bunyi keldai tu, kita berhati-hatilah kerana dia melihat syaitan. Jadi biasa kalau dia melihat, baik ayam melihat malaikat ke, ataupun keldai melihat syaitan ke, maka dia akan berbunyi. Tapi bukan bermaksud setiap kali berbunyi tu dia nampak benda tu lah. Tak semestinya. Kan dia macam baby yang kecil lah kan. Dia apa pun dia menangis je. Sebab dia tahu menangis je. Kan macam itulah dengan haiwan kan. Dia tahu buat bunyi je. Jadi kita tak boleh katalah setiap kali bunyi tu melihat, ayam tu melihat malaikat. Tak semestinya. Cuma tanda dia macam tu. Macam bayi kecil kan, dia apa pun dia menangis kan. Dia lapar pun dia menangis. Kan dia mungkin nampak sesuatu yang menakutkan pun dia menangis. Mengantuk pun menangis. Dia nak menangis pun dia menangis. Kan jadi apa pun dia akan menangis. Sampai kita pun tengok dia, kita pun menangis. Letih sangat nak jaga dia. Jadi macam itulah dengan nak katakan keadaan dengan haiwan lah, yang mana dia tak dapat bercakap. Jadi apa pun berlaku, dia akan buat bunyi. Bukan dia menangis lah, dia akan buat bunyi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu hadis yang pertama. Jadi kita akan bincangkan secara detail apa yang kita nak kena fahami. Kita lihat dulu hadis yang kedua, yang disebutkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud, apabila kamu mendengar salakan anjing dan rengitkan keldai pada malam hari, maka mintalah perlindungan kepada Allah, kerana haiwan tersebut melihat apa yang tidak dapat kamu lihat. Ini pun hadis yang sahih. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud ataupun At-Tirmizi, antara dua tuan-tuan. Jadi ini pun dikatakan berkenaan dengan haiwan. Cuma tentang siapa? Tentang apa? Iaitu anjing dan juga keldai. Di mana anjing ini pun dia berbunyi, maknanya dia menyala kerana dia dapat melihat syaitan. Dan disebut dengan khusus Nabi menyatakan pada malam hari. Malam ni bermula bila? Maghrib. Dan kita biasa dengar kan tuan-tuan kan, waktu maghrib ni lah anjing duk menyala kan. Kadang-kadang ada 2-3 ekor anjing dalam kawasan perumahan kita, sambil dia bertanding lagi siapa yang paling kuat. Kan anjing pertama duk menyala, anjing kedua lawan. Anjing ketiga aku lagi kuat, aku lagi lawan. Kita pun join sekali dia tuan-tuan liga. Dia pun dia kita pun lagi kuat. Kan sampai macam tu sekali kan. Jadi nak kata bukanlah itu sunnah dia. Bila dengar bunyi anjing menyala, kita nak buat apa? Jangan join liga sekali. Kan kita pun kenalah membaca isti'azah, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ataupun kalau nak ringkas a'udzubillahi minasyaitan. Jangan tersasul pula a'udzubillahi minasyaitan. Setan tu itu bahasa kita lah. Kan jadi sebut eloklah syaitan. Syaitan. Jadi nak ringkas pun sampai syaitan. A'udzubillahi minasyaitan. Elakkan sebut a'udzubillah sahaja, kerana dia dapat mengubah maksud yang asal. Dia dalam bahasa Arab ni tuan-tuan, dia antara kaedah yang paling asas. Bila ayat tu tergantung, dia akan ubah maksud dia, ataupun boleh berubah maksud dia. Sebab dia tak boleh jadi ayat tergantung. Dia mesti kena jadi jumlah mufidah, ayat yang memberikan makna yang berfaedah. Maknanya makna yang jelas. Bagi macam contoh auzubillah ni, kalau sebut sampai syaitan, aku berlindung dengan Allah daripada syaitan. So dia lengkap, maksud dia sampai. Kalau sampai ar-rajim pun kita huraikan lagi, syaitan yang dilaknat, syaitan yang direjam kan. Tapi kalau sebut auzubillah saja, kalau kita translate secara zahir, aku berlindung dengan Allah. Kan? Aku berlindung dengan Allah daripada apa? Dia tak sebut. Kalau tuan-tuan perasan, kalam ulama, tuan-tuan buka lah kalam-kalam Imam An-Nawawi ke, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ke, Imam Ibn Hajar Al-Haytami ke, kita boleh lihat dalam perbahasan isti'azah, mereka mesti sebutkan syaitan. Jadi kalau sebut isti'azah, mesti ada kalimah syaitan. Fasta'iz billahi minasyaitanir rajim. Ini ayat Quran kan. Jadi sebab itu bila ulama memberikan kaedah tentang istilah isti'azah ni,
mesti masuk syaitan. Sebab apa? Dalam Quran pun sebut perkara yang sama, memberikan makna yang sempurna. Tapi kita ni pula, kita nak semua ringkas-ringkas, semua nak short form kan. Kan akhirnya kita duk amalkan dalam agama pun semua nak ringkas-ringkas. Ringkas yang boleh tak apa, yang ni ringkas yang kita tak tahu boleh ke tidak. Contoh macam tadilah kan. Jadi ini bukan diajar oleh ulama secara khusus, tidak. Kalau kita lihat kalam yang mereka bincang, mesti sebut kalimah syaitan. Jadi kita nak ringkas, kita sebut auzubillah kan. Biasa orang sebut nauzubillah. Dia tak sebut pun min zalik. Dia sepatutnya nauzubillahi min zalik kan. Kami berlindung dengan Allah daripada itu. Kan zalika ini ya. Apa yang disebutkan, kita minta perlindungan daripada sesuatu. Itu kita khususkan. Tapi sebut auzubillah kan, nauzubillah. Jadi benda ni tergantung. Dia boleh membawa maksud kami berlindung daripada Allah. Kami berlindung daripada Allah ni, jumlah ayat tu maknanya kata maksud tu dah sampai. Tapi maksud tu salah. Kan kami tak nak Allah, itu maksud dia. Kan kami berlindung daripada Allah, tak nak Allah. Macam itulah maksud dia. Itu dah maksud dia, dah kata sampai dah, maksud tu dah boleh faham. Tadi tu tergantung kan, yang ni dah sampai, cuma maksud dia salah. Dia macam isu selawat yang kita bincang dulu. Bila sebut, tak sebut nama Nabi, cuma sebut Allahumma salli alaihi semata-mata. Hi tu nya. Nya tu kena berbalik kepada sesuatu. Kalau sebut ya Allah selawatlah ke atasnya, tak sebut nama Nabi. So kat sini hi tu, nya tu berbalik kepada siapa? Tergantung. Ayat ni kita panggil tergantung. Kalau tuan lihat dalam hadis, Nabi tak ajar macam ni. Lihat daripada sudut bahasa Arab pun bukan ayat yang sempurna. Jadi sebab apa datang amalan macam ni? Kerana orang nak banyakkan selawat. Dia kata banyakkan selawat, tapi dia merosakkan kaedah. Jadi ini tuan-tuan, kan satu benda yang kita kena berhati-hati. Jangan kita beribadah ikut selera kita. Kita rasa nak banyak, lepas tu kita sendiri yang mengubah sesuai apa yang telah diajarkan. Kalau memang ulama berikan kaedah tu lain, kita terima. Contoh meringkaskan solat, kita dah bincang dulu kan. Itu dalam hadis pun disebutkan. Boleh diringkaskan berdasarkan kepada keadaan yang kita bincang dulu. So itu kita tak nafikan. Maknanya ada alternatif tu, ada pilihan yang lain tu ada. Tapi berdasarkan kepada sumber. Bukan kita sendiri yang mengubah sesuka hati. Bahkan ulama bicara pun berdasarkan kepada sumber. Sumber dalil kena ada. Baru mereka akan memberikan kaedah ataupun hukum. Mana ada dia bentangkan satu kaedah, bila tanya sumber hukum, tidak ada. Kalau macam tu tak ada disiplin lah dalam ilmu agama. So masing-masing boleh buat satu kaedah. Kita jadi ulama tuan-tuan macam tu. So bukan macam tu. Sebab itu macam tadi kan, elakkanlah, tinggalkan ayat macam tu. Jangan bagi tergantung. Satu lagi trend juga bila sebut tentang kematian seseorang. Ada orang disebut macam mana? Disebut inna lillah saja. Ini pun tak betul. Dalam hadis pun Nabi amalkan dengan penuh, bahkan Nabi tambah lagi. Lepas inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Al-Baqarah 156, Nabi tambah apa dia? Tentang doa musibah kan. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ya Allah, berikan ganjaran dalam musibah yang aku hadapi dan gantikannya dengan lebih baik daripada apa yang telah engkau timpakan kepada aku. Ini yang Nabi sendiri amal. Tuan-tuan, Nabi pun amal ke benda yang panjang. Tapi kita ni punyalah, kalau bahasa mudah dia malas lah kan. Punyalah malas duk ringkaskan ayat tentang agama. Jadi ini pun kena ubah tuan-tuan. Sebutlah penuh kan. Nak ringkas ni bahasa kita tak ada masalah. Kan itu komunikasi kita kan. Nak sebut yang disebut Y je kan. Ada Y, G, okay, Y kan. Tapi kadang kita pelik juga. Dia nak ringkas kan. Tapi dia buat cara pelik pula. Nak sebut saya, kalau panjang S-A-Y-A. Kalau orang ringkas S-Y. Tapi ada pula satu kaedah orang mesej S-Y-E. Nak baca macam mana? Saya. Dia boleh tambah E tu. Nak tahu lah, mungkin cantik kot tulisan macam tu kan. Saya kan. Kita pun baca je lah saya tu. Tapi bila bab tentang agama ni nak ringkas-ringkas sungguh. Bab-bab yang lain tu kita boleh tulis panjang-panjang. Kita cuba buat pantun ke apa, tulis panjang-panjang, berpuitis tuan-tuan. Tapi bab agama je semua pendek-pendek. Semua nak ringkas, semua nak short form, semua nak shortcut. Kan akhirnya kita sendiri tak sedar kita buat ni sebenarnya ada benda yang salah tuan-tuan. So amalkan penuh, amalkan yang panjang. Sebab ini tentang agama. So kita kena berhati-hati ikut kaedah yang telah
diajarkan oleh para ulama. Seperti mana Nabi sebutkan dalam hadis. Maka tuan-tuan berbalik kepada isu tadilah, iaitu bila sebutkan tentang anjing menyala ni pada waktu malam, ada dalam hadis Al-Bukhari 5621 tuan-tuan. Nanti kita bincang kemudian dengan detail sikit. Larangan untuk anak-anak ni, terutamanya anak-anak kecil yang bawah umur, yang mana kita bagi mereka keluar malam. Dalam hadis tu disebutkan Nabi sendiri melarang kita, tahanlah anak-anak kamu dalam rumah bila mana telah bermulanya malam. Nanti kita bincang kemudianlah detail sikit tentang hadis tu. Cuma saya nak sebut tuan-tuan, ini pun satu pesanan yang Nabi sampaikan. Bukan saya, bukan ulama, bukan orang-orang yang kata-kata wali ke apa, tak. Nabi sampaikan sendiri. Maknanya kat situ ada something yang penting yang kita kena ambil berat. Jadi malam ni memang satu waktu yang bukan sekadar kita nak berehat, tapi berlaku juga banyak benda maksiat. Kan biasa malam berlaku maksiat. Sampai dalam ilmu psikologi pun disebutkan apa? Kalau kita nak tahu diri kita yang sebenar, lihatlah kita pada waktu malam ketika kita bersendirian. Sampai kan saya baca dalam satu inilah ilmu psikologi kan, disebutkan macam itulah yang dimaksudkan dengan kita nak mengenal diri kita ni, lihat pada waktu malam ketika kita bersendirian. Sebenarnya kita nampak di situ ada kaitan. Bila Nabi sebut dalam hadis tentang syaitan bertebaran waktu malam, mencari mangsa kan di luar lah kan, maknanya bukan di rumah, di luar. Kan, jadi sebab itu kita amalkan sunnah itu. Cuma tentang isu menahan anak keluar ni, keluar malam ni kita bincang. Dia kena bincang sikit biar kita faham. Cuma secara umum itu yang Nabi sebutkan. Itu yang Nabi sebutkan. Jadi tuan-tuan, pastikan bila kita dengar lepas-lepas ni bunyi anjing menyala, maka amalkan apa? Bila anjing menyala, kita pun sebut kan, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau nak ringkas pun auzubillahi minasyaitan. Ini satu sunnah. Kemudian tentang bunyi ayam. Tentang bunyi ayam tuan-tuan, seperti mana yang Al-Hafiz Imam Ibn Hajar Al-Asqalani sebut syarah dalam Fathul Bari, iaitu saya ringkaskan qaul beliau untuk boleh lihat dalam slide. Kita diperintahkan untuk berdoa ketika mendengar bunyi ayam berkokok. Perintah kat sini bukanlah wajib, sunat. Kan? Maka kita kena amalkan jugalah tuan-tuan. Jadi bila ayam berkokok ni, antara tanda dia melihat malaikat. Kita biasa dengar tuan-tuan kan dalam hadis At-Tirmizi tentang mafhum hadis apa dia, malaikat turun pada waktu pagi kan, yang mana dia akan mendoakan orang yang memberikan sedekah kan, kebaikan. Jadi kita nampak kat situ pun ada kaitan. Malaikat turun pada waktu pagi, dan biasa ayam berkokok pun waktu pagi. Kita nampak ada kaitan kat situ lah. Jadi sebab itu tuan-tuan, senang cerita, tak payah kita nak kaji lebih-lebih lah kan. Senang ceritanya, dengar je bunyi ayam, maka amalkanlah doa. Nak doa apa ni? Minta hajat, apa-apa yang kita nak. Apa-apalah yang penting ke, ataupun nak pendek ke, panjang ke, terpulang. Yang penting dengar je bunyi ayam, minta doa, bacakan doa. Dan mesti minta ni kepada Allah. Bukan minta dengan malaikat tuan-tuan. Jangan salah faham. Bukan minta tu, wahai malaikat bagilah aku sekian-sekian. Dalam isu ni saya tak nak bincang terlalu detail. Cuma memang kita lihat dalam kalam ulama, memang ada yang membenarkan. Maksud dia apa? Malaikat ni kira wakil. Saya cuba sebutkan. Kita minta, kita katakan wahai malaikat sekian-sekian, sampaikan kepada Allah. Okey, kira malaikat ni kira wakil. Tuan-tuan bayangkan kalau kita buat macam ni, kita ambil contoh keadaan, kita ni peniaga, kita amalkan satu ketika kita minta doa macam tu. Wahai malaikat, mintalah kepada Allah. Kita minta malaikat suruh doa, mintalah kepada Allah supaya aku ni dimurahkan rezeki pada hari ni, dapat banyak laku aku punya produk. Hari kedua kita minta terus kepada Allah. Maknanya kita minta waktu dengar bunyi ayam, kita minta kepada Allah terus. Dengan i'tiqad malaikat itu akan aminkan doa. Minta doa yang sama. Contoh tuan-tuan, kalau kita buat macam ni, kita kemungkinan besar kita akan buat perbandingan. Kan, hari pertama minta dengan malaikat, malaikat doakan. Hari kedua kita sendiri yang minta. Katalah hari pertama yang kita minta malaikat doakan, lebih banyak laku produk. Hari kedua kita minta direct kepada Allah, katalah kurang sikit produk. Kita mungkin tak perasan, ini soal rezeki. Rezeki ni telah termaktub.
kan, telah termaktub. Jadi dia tak ada kena-mena dengan doa kita ni yang kita dapat rezeki tu, tak. Kita minta keberkatan rezeki. Itu betul. Keberkatan tu kita minta. Sebab berkat ni dia boleh berbeza. Tapi nak kata nilaian rezeki tu Allah telah takdirkan. Jadi kita buat macam ni tuan-tuan. Takut mindset kita apa? Lepas ni baik aku minta dengan malaikat je lah. Lagi mustajab doa aku. Kita akan fikirkan minta dengan malaikat. Maknanya lama kelama kita akan fikir, oh malaikat lebih berkuasa daripada Allah. Ni takut jadi macam ni tuan-tuan. Sebab itu nak senang kita ni orang awam, jangan pening-pening. Bila dengar je bunyi ayam tuan-tuan, mintalah doa kepada Allah. Jadi tuan-tuan itu. Kita sambung untuk selepas azan Isya. Kita berhenti dulu insya-Allah. Wallahu taala alam wa ilmuhu wa atam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوات الصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيل وبعث مقام محمود الذي وعدته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضي بالله رب محمد رسول الله بالإسلام دينا. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita sambung sikit lagi. Jadi berkenaan dengan isu tadi tu, jadi sebab itu kita risaukan sangat bila kita buat begitu, kaedah yang dua kaedah tadi tu, maka risau lama kelamaan kita akan buat perbandingan. Jadi akhirnya boleh menjadikan kita ni menganggap malaikat ni lebih berkuasa. Jadi macam itulah dia boleh jadi sampai pemikiran macam tu. Dan sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, lagi senang doa je macam biasa, minta je kepada Allah. Cuma kita ingat waktu bila ayam berkokok ni dia kemungkinan melihat malaikat. Jadi kita berdoa, maka malaikat ini akan aminkan doa. Dia ada keadaan malaikat doakan kita, ada keadaan malaikat aminkan doa kita. Jadi kalau malaikat doakan kita itu memang terserah kepadanya lah. Kan contoh apa dia, kita panggil soft malaikat kan, soft pertama. Yang mana kita boleh lihat dalam sejarah pada zaman Nabi SAW, para sahabat ni, sehingga kan mereka ni buat undian kan, nak berada di saf yang pertama, sampai nak berebut kan nak dapatkan saf malaikat ni. Tapi zaman kita bukan tuan-tuan lah, insya-Allah kan, bila ada kosong kat depan, kita pun kata apa, silakan depan, pergi depan disilakan kan. Kita pun tanya sebab apa silakan orang lain, apa tak pergi depan. Saya tengok dia tu ustaz, macam tak lama je. Saya bagi depan dulu lah kan, sebab biar dia ready nak pergi depan terus. Macam tu pula dia pergi punchline kan. Kita jangan macam tu kan. Kita kena bersungguh-sungguh kan, berlumba-lumba dalam kebaikan. Kita lihat dalam apa yang telah difatwakan isu ni kan, walaupun nampak remeh, tapi hukum dia makruh. Yang telah diputuskan secara hukumnya adalah makruh. Kenapa kita tidak ada satu sifat keinginan untuk berlumba-lumba dalam kebaikan? Sedangkan zaman Nabi, sahabat ni berlumba-lumba kan, sampai buat undian, nak kata sampai macam tu. Betapa penting, kita mungkin anggap benda tu remeh je. Tapi sampai macam tu yang berlaku. So kita perlu ambil pengajaran. Jadi tuan-tuan, ada keadaan ni macam contoh soft malaikat ni, dia malaikat doakan kita. Tapi ada keadaan yang kita doa ni malaikat aminkan doa. Maka bila dia amin, menjadikan doa kita ni lagi mustajab. Sebab apa? Mereka ni tidak ada pahala, tidak ada dosa. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah. Kan? Wa yaf'aluna ma yu'marun kan? Dan mereka melakukan apa yang Allah perintahkan. Jadi dia dalam kategori makhluk yang istimewa. Jadi bila dia aminkan doa kita, maka di situ menjadikan doa kita ni mustajab. Lebih mudah Allah terima. Sebab itu kita amal. Itu depan ni bila kita dengar je bunyi ayam, pastikan ingat KFC. Tak ada. Dan KFC tu dia tak bersedap sangat, McD lagi sedap sikit. Jadi pastikan kita ingat tentang doa. Minta doa kepada Allah. Jadi minta doa dan kita ingatlah waktu tu, kita harapkan waktu tu malaikat ini aminkan doa kita. Walaupun kita tak nampak perkara tu, walaupun mungkin tak berlaku, tapi kita harapkan begitu. Sama juga bila dengar bunyi ayam ke ataupun keldai, bila dengar bunyi anjing ataupun keldai, maka mintalah perlindungan dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ataupun ringkasnya a'udzubillahi minasyaitan. Ini pun sunnah yang kita kena amalkan tuan-tuan. Yang kita patut amalkan secara konsisten. Tuan-tuan, kita masuk pada sunnah ke-83 pada pertemuan akan datanglah. Cuma sedikit pengenalan tuan-tuan ni tentang doa berkaitan hujan. Doa berkaitan hujan. Dia ada, bukan doa yang kita biasa dengar je ni. Ada doa-doa yang lain. Ada doa sebelum hujan turun.
Ada doa ketika hujan turun yang kita biasa baca tu Allahumma sayyiban nafi'a. Ada doa selepas hujan dah habis, dah selesai. Dan ada doa bila hujan berterusan. Bila hujan berterusan, jangan doa ya Allah hentikanlah hujan. Dia bukan doa macam tu. Dia doa dia lain sikit tuan-tuan. Nabi dah ajarkan. Kan ada doa yang khusus yang kita baca ketika hujan berterusan, maknanya sampai menyebabkan banjir ke, ada musibah lah. Jadi ada satu doa yang Nabi telah ajarkan. Apa doa tu tuan-tuan? Kita sambung pada episod akan datang. Biar suspense sikit kan. Cuma saya buka sikit slide lah biar tuan-tuan tengok-tengok kan, tak apa-apa nampak pakai teleskop ke kan. Nak tahu dengan lebih lanjut, kita nantikan pada episod akan datang. Tu dah bunyi dah tuan-tuan, ngam-ngam. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu wa atam. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana farduduhu ilayna inda hajatina ilaih. ولا تنسيناه يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحان الله وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.